Jika anda ke Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, jangan lupa untuk singgah dan menyaksikan Taman Batik yang terletak berhadapan dengan Perpustakaan Tuan Subainud ini, hasil kreativiti pelajar-pelajarnya sendiri yang lebih dikenali sebagai anak kandung Suluh Budiman. Ini adalah salah satu hasil usaha kami bertiga, yang mana arca kami adalah berbentuk kod, di mana arca ini telah dibuat menggunakan aplikasi mozaik, pecahan mozaik. Kalau boleh kita lihat di sini, kita boleh lihat motif-motif batik, motif tradisional, iaitu kita lihat kan di sini motif daun bunga mangga. Kalau di bahagian depan pula, kita boleh lihat motif bunga. Macam ni kami ulah daripada bunga kerak nasi. Okay, bila dah olah, kami olahkan kerak nasi jadi rupa macam inilah. Kalau dilihat daripada jauh, baru nampak terang. Pengalaman yang saya dapat bersama kawan-kawan saya sungguh banyak. Pengalaman bekerjasama, erti, penat, lelah, semua yang kami dapat. Kami buat kod ni sebulan di bulan puasa, daripada pagi sampai 4 pagi untuk menyiapkan kerja kursus kami ini. Tapi apabila hasil tu kami rasa sangat gembira. Kalau nak tahu, kod ini berketinggian 10 kaki. Binaan arca mozaik sebegini bukan sahaja mempunyai nilai seni tetapi juga potensi komersial yang tinggi di dalam maupun di luar negara. Untuk pelaksanaan projek kali ini, dalam proses menyiapkan projek final iaitu projek akhir bagi semester ini, kami telah ditugaskan oleh Profesor Madya Zulkifli Yusof untuk menyediakan satu arca yang bertemakan permainan tradisional yang kita terapkan, iaitu congkak. Penghasilan congkak yang kita laksanakan ini telah dihiasi dan dengan ragam hias daripada motif tradisional kepada unsur batik dengan menggunakan mozaik, yang mana setiap satunya kita hias mengikut motif-motif yang telah dikaji oleh para pelajar untuk menyediakan tugasan yang disediakan ini. Kreativiti anak-anak didik Profesor Madya Zulkifli Yusof ini jelas terselah dengan penghasilan arca congkak bermotif batik. Pengunjung taman boleh merasai sendiri pengalaman bermain permainan tradisional ini sambil menikmati keindahan taman. Dengan pendekatan sebegini, permainan tradisi ini dapat dikekalkan daripada hilang ditelan zaman. Congkak yang kami hasilkan adalah dalam bentuk berkumpulan, dan dalam kumpulan saya kami terdiri daripada 4 orang. Dan apa yang ada di congkak ini adalah kami ambil daripada subjek matter itik dan kami olah menjadi congkak. Dan idea yang kami dapat adalah daripada congkak bangsawan. Sebab tu kita lihat congkak ni dia tinggi dan bermotifkan itik. Dan kami terapkan elemen-elemen batik dalam congkak kami kerana di Batik Park ni kita menekankan tentang batik. Jadi motif-motif yang dihasilkan kita olah menjadi batik. Perasaan saya bila dapat menyiapkan congkak ni adalah sangat gembira lah dengan kawan-kawan. Dan yang paling penting dalam menghasilkan congkak ni adalah kerjasama dan juga keikhlasan. Benda tu yang diterapkan oleh Profesor Madya Zulkifli Yusof dalam kita menghasilkan congkak. Dan yang penting sekali kita dapat aplikasikan apa yang kita buat di sini dalam sekolah nanti, dan kita boleh buat satu projek di sekolah dan kita boleh juga aplikasikan apa yang diajar oleh Profesor Madya Zulkifli Yusof ni dalam pengajaran dan pembelajaran yang tidak semestinya berlaku di dalam kelas sahaja. Seorang guru kita perlu berfikiran kreatif dan juga inovatif dalam mengajar pelajar-pelajar nanti. Taman Batik UPSI ini dibangunkan oleh para pelajar melalui beberapa fasa. Congkak-congkak batik ini disiapkan dalam fasa ketiga selepas penyediaan arca kun dan bola batik. Setiap congkak yang dihasilkan adalah berbeza dan memerlukan ketekunan serta kesabaran yang tinggi. Satu majlis bagi meraihkan sempurnanya fasa ketiga Taman Batik UPSI diadakan pada 2 November 2010.
keunikan Taman Batik UPSI menggamit hati Naib Chancellor UPSI yang berbahagia Datuk Aminah Ayu untuk menyaksikan sendiri hasil titik peluh anak kandung Suluh Budiman pada malam itu. Selalu menyebut bahawa Batik Park ini merupakan bukan hanya sekadar laman yang kita nak latih kamu tentang menghasilkan karya seni, tapi menjurus kepada pembentukan individu itu sendiri sebagai guru, yang mana ciri-ciri ketahanan mental dan fizikal itu adalah sangat dituntut. Dan saya sangat mempercayai bahawa kalau setiap guru yang keluar daripada universiti ini mempunyai ciri-ciri yang saya sebut tadi, ketahanan mentalnya, mempunyai nilai fizikal yang hebat dan secara tak langsung sihatlah maksudnya tak. So saya yakin dia akan jadi guru yang rasa sangat berbeza kalau dibandingkan dengan tempat lain. Dan saya yakin kalau kita memikirkan secara makro selepas ini, Taman Batik ini akan jadi dalam bayangan saya sebagai golden land or something. Dia size dia tak besar, tapi dia nilai dia sangat besar. Seolah-olah mungkin kita boleh bayangkan ini dia jadi macam Istanbul apa semua, sebab kita nak declare tempat ni sebagai center bukan hanya untuk orang Asia, tapi mungkin center kepada orang-orang luar. Titik peluh anda, ya? Dan juga jerih perih anda mengetuk tiles dan nyusahnya, membancuh simen dan sebagainya bermalam-malam. InsyaAllah akan menjadi satu ingatan dan akan terpahat dalam sejarah UPSI. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya percaya bahawa laman batik ini kalau kita boleh popularize, ya, kita boleh ketengahkan, ia akan menjadi satu tempat tarikan, ya, di mana orang yang datang akan dapat melihat satu taman yang begitu indah yang belum ada di Malaysia, saya rasa. Selain kun, bola dan congkak batik, terdapat juga binaan lain yang juga berasaskan batik di taman ini. Sesiapa sahaja yang melihatnya pasti akan terpesona dengan penghasilan hasil seni ini. Keceriaan dan kepuasan jelas tergambar di hati setiap pelajar yang terlibat dalam usaha membentuk satu lagi keunikan universiti bersejarah ini. Taman Batik UPSI memang istimewa. Syabas dan selamat maju jaya diucapkan kepada semua yang terlibat.